A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam video seterusnya. Seperti yang dijanjikan, Ustaz akan sambung video berkaitan dengan hukum tajwid. Dan insyaAllah hari ini fokus kita masih lagi soalan yang sama, iaitu soalan 5B. Dan juga berdasarkan analisis 5 tahun SPM, iaitu tahun 2015 sehingga tahun 2019. Dan untuk kali ini, hukum yang kita akan tengok adalah hukum nun mati dan tanwin. Bentuk soalan masih sama seperti video yang lepas, iaitu tulis 3 potongan kalimah daripada potongan ayat Al-Quran yang mengandungi hukum nun mati dan tanwin dan nyatakan cara bacaannya. Baiklah, dalam slide A kita dapat lihat huruf nun mati yang bertanda mati. Jadi cara bacaannya ialah jelas. Untuk slide B pula, kita akan lihat nun mati yang tidak bertanda apa-apa. Untuk nun mati yang tidak bertanda apa-apa ini, ada 2 keadaan. Yang pertama, dibaca dengung jika huruf nun mati ini bertemu selain huruf lam dan ra. Manakala jika nun mati yang tidak bertanda apa-apa ini, jika bertemu huruf lam dan ra, cara bacaannya ialah jelas. Bentuk nun mati yang ketiga ialah nun mati dengan huruf mim kecil di atasnya. Sekiranya berjumpa dengan nun mati yang bertanda mim kecil di atasnya, maka cara bacaannya ialah dengung. Bagi tanwin pula, kita fokus kepada baris 2 di atas terlebih dahulu. Kita dapat lihat 2 garisan yang membentuk baris 2 di atas ini berada dalam keadaan selari antara garisan yang atas dan garisan yang bawah. Begitu juga dengan 2 baris di bawah ini, yang mana kita lihat garisan atas dan garisan bawah berada dalam keadaan selari. Manakala bagi tanda 2 baris di hadapan pula, kita boleh katakan bentuknya seumpama nombor 69. Keadaan seperti yang kita lihat dalam slide A2 ini menunjukkan bahawa cara bacaannya sama seperti mana huruf nun mati yang bertanda mati tadi, iaitu dibaca secara jelas. Kita lihat pula dalam slide B2. Tanda baris 2 di atas dalam slide ini menunjukkan bahawa garisan atas dan garisan yang di bawah yang membentuk baris 2 di atas ini berada dalam keadaan yang tidak selari. Begitu juga dengan baris 2 di bawah, yang mana garisan di atas dan garisan yang di bawah berada dalam keadaan yang tidak selari juga. Manakala bagi tanda baris 2 di hadapan, kita boleh lihat ia seperti nombor 99. Ketiga-tiga tanda ini, cara bacaannya sama seperti mana kita membaca untuk hukum yang berkaitan dengan nun mati yang tidak bertanda apa-apa tadi, iaitu dibaca dengung sekiranya bertemu dengan selain huruf lam dan ra, dan dibaca dengan jelas sekiranya bertemu dengan huruf lam dan ra. Dalam slide C2, kita dapat lihat
tanwin yang ada di sini semuanya ada ditanda dengan huruf mim kecil, sama seperti huruf nun mati tadi yang hanya ada tanda mim kecil di atasnya. Jadi cara bacaan untuk tanwin sebegini ialah dengung. Seterusnya mari kita lihat contoh bagi setiap jenis nun mati dan setiap tanda tanwin yang sedari dan yang tidak sedari. Untuk contoh yang pertama ini, kita dapat lihat nun matinya bertanda mati. Untuk tanwinnya pula, kita dapat lihat baris dua di atas yang ada dalam contoh berada dalam keadaan sedari antara garis yang di atas dan garisan yang di bawah. Begitu juga contoh tanwin yang kedua. Manakala bagi baris dua di hadapan, kita dapat lihat tanwinnya berbentuk seperti nombor 69. Jadi cara bacaan bagi kesemua contoh adalah jelas. Untuk nun mati yang kedua, iaitu nun mati yang tidak bertanda apa-apa, kita dapat lihat contoh dalam baris yang kedua ini, huruf nun mati yang tidak bertanda apa-apa bertemu dengan huruf ta. Tanwinnya pula berada dalam keadaan yang tidak sedari dan bertemu dengan huruf waw. Begitu juga ini contoh tanwin yang kedua, berada dalam keadaan yang tidak sedari antara garis yang atas dan garis yang bawah dan bertemu dengan huruf mim. Contoh yang ketiga itu baris dua di hadapan, kita dapat lihat seperti nombor 99 dan bertemu dengan huruf fa. Maka cara bacaan untuk semuanya adalah dengung. Bagi nun mati yang tidak bertanda apa-apa, untuk baris yang ketiga ini pula kita dapat lihat nun mati yang tidak bertanda apa-apa ini bertemu dengan huruf ra. Untuk tanwin tidak selari, dalam tanwin contoh yang pertama ini tidak selari tetapi bertemu dengan huruf lam. Tanwin yang kedua baris dua di bawahnya juga tidak selari dan bertemu juga dengan huruf lam. Manakala contoh tanwin yang ketiga, baris dua di hadapan seperti nombor 99 dan bertemu dengan huruf ra. Seperti kaedah yang kita bincangkan tadi, huruf nun mati dan tanwin-tanwin yang tidak selari ini sekiranya bertemu dengan huruf lam dan ra, cara bacaannya ialah jelas. Manakala baris yang keempat, kita dapat lihat nun matinya ada tanda mim kecil di atasnya. Tanwin satu pun begitu juga, ada tanwin baris dua di atas tetapi ditulis satu sahaja bersama huruf mim kecil. Tanwin yang kedua baris dua di bawah tetapi tulis satu baris sahaja bersama huruf mim kecil. Contoh tanwin yang ketiga, baris dua di hadapan tetapi tulis satu baris sahaja bersama dengan huruf mim kecil. Jadi ini semua adalah tanda-tanda yang perlu dibaca secara dengung. Seterusnya contoh soalan daripada surah At-Taubah ayat 117. Dalam contoh ini, Ustaz telah tandakan 5 tempat yang mengandungi hukum nun mati dan tanwin. Kalimah yang pertama iaitu wal ansari, nun matinya tidak bertanda apa-apa dan huruf nun mati yang tidak bertanda apa-apa ini bertemu dengan huruf sad. Jadi cara bacaannya ialah
dengung. Kalimah yang kedua ialah mim ba'di. Kita dapat lihat nun matinya bertanda mim kecil. Jadi cara bacaannya ialah dengung. Tanda ketiga kita dapat lihat yang bertanda kuning, iaitu potongan kalimah fariqin minhum. Kita dapat lihat di sana baris dua di bawahnya berada dalam keadaan tidak sedari dan bertemu dengan huruf mim. Maka cara bacaannya ialah dengung. Tanda yang keempat ialah kalimah minhum, di mana kita dapat lihat nun matinya bertanda mati. Jadi cara bacaannya ialah jelas. Tanda terakhir yang terdapat dalam contoh soalan ini ialah baris dua di hadapan seolah-olah nombor 99 dan bertemu dengan huruf ra. Jadi cara bacaannya ialah jelas. Mari kita lihat contoh cara menjawab. Anda semua boleh melihat dalam slide cara menjawab seperti yang dicadangkan, iaitu dalam bentuk jadual. Kolom pertama untuk potongan kalimah yang mengandungi hukum nun mati dan juga tanwin, manakala kolom kedua menunjukkan cara bacaan bagi setiap potongan kalimah yang kita telah keluarkan. Contoh soalan yang kedua kita lihat daripada surah Al-Mu'minun ayat 25. Di sini Ustaz tandakan 3 tempat yang mengandungi hukum nun mati dan tanwin. Contoh cara menjawab adalah seperti dalam slide yang Ustaz tunjukkan. Masih sama, iaitu dalam bentuk jadual, kolom pertama potongan kalimah dan kolom yang kedua cara bacaan. Alhamdulillah, selesai sudah perkongsian kita kali ini berkaitan dengan hukum nun mati dan tanwin. Jangan lupa like dan share video ini untuk manfaat bersama. Dan sila subscribe channel Ustaz Zafrul untuk video lain yang lebih menarik, InsyaAllah. Assalamualaikum.